Baik, kembali dalam cerita di Sobat Berita itu sebenarnya sedikit kita bagi tease untuk sementara kita nak menantikan ucap tama daripada Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang dijadualkan pada 5:15 minit petang. Tetapi jika ada nanti siaran langsung akan kami bawakan kepada anda. Tapi untuk waktu ini sementara kita nak menunggu ucap tama oleh Presiden Ukraine bersempena dengan WEF 2022, apa kata saya nak terus bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai, pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak Uniraza. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Fazli? Alhamdulillah baik. Prof, sementara kita sama-sama kita nak menunggu apa yang akan diucapkan oleh Presiden Ukraine pada pentas WEF 2022. Sudah tentu di pentas Malaysia sehari dua hari ini kita melihat kepada isu yang menjadi bahan cakap ataupun buah mulut orang ramai, khususnya melihat kepada bekalan ayam, dan ini juga mendorong kepada kerajaan untuk mempercepatkan mesyuarat kabinet mingguan yang sepatutnya biasanya dilakukan pada hari Rabu tetapi dipercepatkan sidang mesyuaratnya pada hari Isnin, iaitu pada hari ini, yang mana untuk membincangkan mengenai kos sara hidup, peningkatan harga serta kekurangan bekalan barangan. Mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan, kita tahu dan juga ramai juga pakar-pakar mana mengatakan tentang inflasi dan juga rantaian bekalan akan terganggu pasca pada pandemik COVID-19. Tetapi ini perkara dan juga topik perbincangan ini sudah lama dibincangkan. Adakah sebenarnya kita dalam konteks Malaysia ini sebenarnya kita tidak bersedia dengan lebih awal, Prof? Saya rasa ada kebenaran hujah itu. Memang kita kurang bersedia kerana kita menjangkakan bahawa kenaikan harga adalah sesuatu yang normal dan kadar inflasi kita dilihat agak terkawal. Tetapi sebenarnya kita tidak memikirkan kesan sampingan dan kesan rantaian dari misalnya peperangan Rusia dengan Ukraine dari aspek sanction dan sebagainya. Jadi kita lihat misalnya krisis ayam ni nampaknya sudah di luar kawalan Kementerian Dalam Negeri kerana harga ayam nampaknya dijadikan satu bahan perang di antara pengimport-pengimport yang dahulu dengan peruncit-peruncit besar hari ini. Prof, mungkin juga pada waktu ini, selain pada kita melihat kepada impak pada pasca pandemik COVID-19, malah seperti Prof katakan, ini juga antara kita melihat kepada kesan-kesan daripada krisis pergelinciran kuasa antara geopolitik sama ada Rusia dan juga Ukraine. Juga ada yang mengatakan tentang sedikit dikaitkan dengan perubahan iklim. Mungkin secara keseluruhannya, berapa lama untuk kita lihat kepada jangka, berapa lama kesannya nanti kita akan lihat kepada krisis makanan yang dikatakan pada waktu ini? Okay, saya rasa pelonggaran peraturan import barang makanan akan menyebabkan peruncit-peruncit secara langsung membawa barang-barang masuk dan ini tentunya akan memotong margin keuntungan bagi pengimport-pengimport dahulu. Dan ini akan menurunkan harga untuk jangka pendek. Dan kita akan lihat misalnya hypermarket, supermarket akan melambatkan barang-barang import dengan harga yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi mungkin dalam beberapa minggu harga akan turun. Tapi sementara itu kita juga akan lihat bahawa peningkatan dalam import ini akan menyebabkan tekanan ke atas mata wang ringgit kerana pembelian import adalah dalam US dollar dan kita terpaksa meningkatkan permintaan kepada US dollar dan nilai pertukaran akan merosot menyebabkan harga barang sebenar mengambil kira kadar pertukaran akan menjadi mahal semula. Jadi ini merupakan langkah jangka pendek yang perlu diikuti oleh sesuatu yang lebih konkret untuk jangka pertengahan dan jangka panjang. Prof, mungkin alang-alang saya nak tanyakan sekali tentang tindakan ataupun langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memasukkan AP untuk mengurangkan sikit sebanyak tekanan isu bekalan makanan dalam negara pada waktu ini. Pandangan Prof, khususnya melihat kepada pemasukan AP serta-merta ini, adakah mampu untuk menstabilkan bekalan makanan dalam negara pada waktu ini?
Saya rasa ini merupakan satu usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri untuk memerangi kumpulan kartel kalau ada kartel dan kumpulan yang memanipulasikan harga dan menggunakan kesempatan disebabkan peningkatan permintaan. Dan dengan membuka luas kebolehan mengimport barang-barang makanan, dia akan menurunkan harga. Tapi hanya untuk jangka pendek sahaja. Jadi mana harga barang-barang dijangka menurun dalam jangka pendek, dan kita berharap bahawa ini tidak akan berterusan. Kita harap permintaan oleh pengguna-pengguna akan secara beransur-ansur menurun selepas musim perayaan ini. Prof, berkaitan dengan pemalsuan AP ini, selain pada melihat kepada reaksi pelbagai daripada semua pihak, daripada pengguna, peniaga, penjualan dalam rantaian bekalan itu sendiri, mungkin bagi pemalsuan AP ini, siapa yang kita tahu pengguna lah yang paling untung banyak, tetapi dalam fokus ataupun tumpuan kita melihat kepada pemalsuan AP untuk mengekalkan ataupun menstabilkan bekalan barangan dalam negara ini, pihak mana yang mungkin akan sedikit terjejas ataupun mungkin akan ada masalah daripada langkah ataupun tindakan yang diambil oleh kerajaan ini? Sebenarnya tindakan ini telah mengubah sekarang saluran pemasaran. Kalau dulu dia pergi melalui pengimport mungkin pergi kepada pasar borong, daripada pasar borong kepada pasar Orang Tengah dan pasar Bukit.